Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irizal dan anda sedang menonton Kondenser. Hari ini saya jadi host lain sekali macam minggu lepas sebab minggu lepas Akash cuti. Tapi hari ini kita ada role reversal sedikit sebab macam saya cakap minggu lepas, Akash telah menyertai teater antara tiga. Dan teater ni telah berlangsung daripada 8 hingga ke 10 Disember. Baru saja habis. Saya sempat pergi ke teater tersebut hari terakhir, malam terakhir. Dan hari ini kita role reversal sikit sebab Akash bersama kita hari ini. Tapi sebenarnya kita nak jadikan saya pula host hari ini. Saya nak tanya soalan dan Akash pula akan menjawab. So hari ini adalah kepakaran Akash. Betul. Okey. Dan kita akan bercerita tentang sikit tentang teater pula. Kita keluar sikit daripada topik biasa kita iaitu production video. Keluar pun dia tak adalah jauh sangat sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita dah kongsi sebelum ni pun semua diaplikasikan dalam Berkaitan. ya betul. Dia Berkaitan. mesti akan ada kena-mengena. Setakat ni kita dah cakap pasal kamera, kita dah cakap pasal audio, kita dah cakap pasal composition, kita dah cakap pasal jenis-jenis technical. Tapi sebenarnya banyak yang dipakai walaupun tak guna kamera di teater. Tapi cara penceritaan tu masih lagi relevan. Betul. Tapi kalau nak cakap soal kamera, dia sebenarnya ada tapi benda tu hanya sekadar rakaman je lah. Tapi dia macam nak cakap, dia tak apply yang shot macam ada MCU, close up, dia tak apply sangatlah benda tu. Dia sebab benda tu kan teater dan dia punya keluasan tu sangat luas. So dia tak adalah kata mungkin dekat switcher tu nak kata okey cam 3 close up, tak ada. Tak ada. Tapi dia tak apa yang saya nampak lah ini gambaran saya secara overall. Ini terus terang ini first time saya pergi teater. Saya ni nak kata minat teater taklah sangat. Tapi sebab Akash pergi, jadi sebagai satu pasukan kita support, saya nak pergi tengok juga sebenarnya apa itu teater dan apa itu seni pementasan. Betul. Apa yang saya nampak adalah walaupun tak menggunakan kamera, tapi konsep-konsep yang kita bincang dalam kondenser ni. Contohnya macam framing. Betul. Bagaimana kita nak, kalau kita cerita framing dari segi kamera lah kan? Betul. Bagaimana kita nak letakkan subjek dalam frame. Kalau bila kita wide, pastikan tak ada apa-apa kosong, tak ada melopong shot. Itu kita pastikan kita penuhkan. Dan konsep-konsep yang sama saya tengok dalam teater juga diaplikasikan. Bagaimana mereka meletakkan pelakon, bagaimana mereka meletakkan prop. Dia kalau dalam istilah teater tu, kalau dalam skrin, sebelum tu saya minta maaf lah sebab suara saya tak baru dah seminggu berkampung dekat Sana Baya, so memang dah banyak keluarkan suara. So kalau dalam teater kita panggil dia sebagai blocking lah. Blocking blocking. Kita susun supaya setiap pelakon, setiap set tu semua audience sebenarnya nampak. dalam pemikiran filem pun ada perkataan blocking tu. Ada juga blocking adalah function untuk set designer ataupun production designer dalam filem kru. Jadi dia akan letak blocking tu maksudnya set tu susunan macam mana? Berdasarkan kepada apa yang berlaku yang framing kamera. Tapi dalam set pementasan saya kira blocking ni memang itulah main item dia. Betul. Okey, jadi saya nak tanya sikit. Sebelum kita cerita pasal teknikal apa yang berlaku dalam teater tu, kita tunjuk sedikit sorotan yang masa saya cakap ni, apa yang berlaku. Dan bagaimana sebenarnya Akash ni mula bergiat dalam teater. Dan kenapa teater ni menarik minat Akash? Sebab Akash ni sebelum ni, bila saya minta jadi host kondenser mula-mula sebagai producer untuk konten Domain, dia kata, saya ni boleh jadi host. Tapi boleh pula saya tengok dia berlakon. Dalam tu, semangat dia berlakon tu ada. Jadi bakat tu ada, tapi berada di lakonan. Macam mana Akash bila masuk dalam teater? Cerita sikit. Okey, dia sebenarnya kalau nak dikatakan sebagai seorang aktivis teater tu, saya bukanlah seperti mana yang diumumkan waktu curtain call tu. Dia kata penggiat seni teater tanah air. Dia tak adalah sampai ke tahap tanah air. Sebab saya dulu pun memang saya study dalam bidang seni persembahan, tapi lebih kepada teknologi skrin, which is inilah kamera, belakang tabir punya ni lah. Tapi kalau kata dari segi acting tu adalah basic. Jadi macam mana saya cakap nak kata minat kelakonan tu ada. Cuma sekarang tu platform tu tak ada. Sebab bila kata lakonan ni, of course benda pertama yang orang akan tengok rupa paras lah. Itu saya memang tak ada. Handsome apa? Tak ada maknanya. Lepas tu apa ni, macam yang Cik cakap tadi, dari segi apa tadi yang tanya tadi? Macam mana minat masuk teater tu?
Oh tak, yang dari segi hosting. Okay, Hosting, dia ada perbezaan antara hosting dengan berlakon. Hosting ni bagi saya dia benda tu dia macam mana cakap? Dia lain lah. Walaupun saya boleh je berlakon sebagai host. Macam yang condenser tu kan. Okay, snap, saya seorang host, saya berlakon sebagai seorang host. Boleh, tapi bagi saya dia dua medium yang berbeza lah. Acting dengan hosting ni. Macam saya lebih prefer acting. Sebab acting ni dia satu benda yang orang kata apa? Dia tak ada limitation. Kita menjadi orang lain, kita menjadi watak yang diberikan tu dan kita explore siapa watak tu. Itu yang saya suka pasal Sebenarnya acting banyak lah. orang ingat dalam bidang kreatif ni, kau boleh buat filem, kenapa kau tak boleh buat video korporat? Kenapa tak boleh buat iklan? Betul. Sebenarnya semua tu kalau kita dalam bahasa Inggeris kita kata all different animal. Betul, ya. Bila kita ni di condenser macam saya lah. Saya mulakan kerjaya saya dalam production video ni lebih kepada corporate. Jadi kita punya scripting adalah berdasarkan kepada brand klien kita, siapa yang order video tu. Bila masuk, lepas tu saya pun cubalah sebab saya punya klien kata, okey, apa kata kita buat filem lah ni. Saya kata saya tak ada pengalaman buat filem sebenarnya. Dan bila saya menjadi DP untuk corporate video, dia lebih spontan sebab kita akan pergi, kita nampak, okey, I like this scene ni kena mengena dengan your brand, tapi jadi kita shoot. Jadikan the shot tu secantik yang boleh berdasarkan satu brand yang dikeluarkan klien. Bila saya buat filem pula, dia dah jadi different. Betul. Semua production teknik pun berbeza. Cara kita melihat kepada production pun berbeza. Dia memang totally different lah sebab kita sekarang dalam dunia fiction. Kita membuat cerita kita sendiri. Kita bukannya mengikut siapa-siapa punya brand. Kita mengikut brand kita sendiri. Dan interpretasi kita sendiri sebagai DP ke pengarah ke producer ke. Itu yang saya masukkan dengan kata apa, kita tak ada limit. Dan kita pun tak perlu, sebab kitalah klien kepada produk kita. Kalau kata macam buat video korporat tu kita ada klien dan kita kena ikut kehendak dia, tapi untuk filem ataupun teater, apa-apa saja yang berkenaan dengan seni persembahan, kitalah klien kepada produk kita. So kita yang tentukan apa yang kita nak. Kalau kita plan well, benda tu akan jadi cantik lah. Jadi kita pergi pula ke teater yang baru saja selesai. Teater ini dia panggil teater perkhidmatan awam. Ya, teater Jabatan Perkhidmatan Awam. Dikelolakan di produksi JPA. Dan semua pelakon saya dipahamkan kebanyakannya adalah penjawat awam. Ya. Okey. Saya pun terkejut masa ending kredit tu dia keluarkan semua pelakon. Jabatan bomba, Jabatan Kerja Raya, semualah banyak agensi-agensi kerajaan dia menghantar penjawat awam untuk menjadi sebahagian daripada kru. Nama antara tiga ni tak ada masalah spoiler sebab dah habis. Dah habis. Dia dah tak boleh tengok lagi. Kalau ada rakaman mungkin boleh tengok. Kita boleh share nanti. Tapi setakat ni yang saya tahu tak ada. Dan saya pergi 2 jam 45 minit. Saya masuk 8.30. Saya terlambat sikit sebab masa tu hujan. Ya, betul. Lepas tu nak cari parking tak ada. Jadi pada time saya sampai tu dah start dalam 5 minit. Ya. Okey. 2 jam 45 termasuk 15 minit waktu rehat. Dan cerita antara tiga ni mengisahkan tentang sejarah Kelang sebenarnya. Dia lebih factual Ya, factual. Dan permulaan cerita tu dia start dengan satu scene, satu babak dalam kelab malam. Betul. Nama kelab malam tu Mingsi Golf. Ada Mingsi Club. Mingsi Club. Dia ada fakta sejarah di situ. Dari sejarahnya, ini sebenarnya orang yang lebih layak untuk bercakap tentang hasil tulisan skrip ni adalah Dr. Zairi lah. Beliau orang yang bertanggungjawab lah yang menghasilkan naskah ni. Saya difahamkan Mingsi Club tu memang ada. Ni saya minta maaf kalau kata salah, saya minta maaf, tapi ini apa yang saya dimaklumkan lah. Mingsi Club tu tapak dia dulu dekat area ICT dengan ada satu kuil kot dekat situ. Kalau tak silap saya, dekat situ tapak dia. Tapak yang pernah ada Mingsi Club tu. So basically memang antara tiga ni memang diambil daripada sejarah lah. Memang diorang dah Dr. Zairi tu dan pengarah dia Coach Bob, memang diorang dah buat research lah. Saya rasa setahun lebih kot diorang buat research ni untuk diorang pastikan setiap fakta, setiap tarikh, setiap nama yang disebut dalam pementasan tu adalah fakta yang betul. Okey. So cerita bermula di dalam satu setting lah, establishing lah saya cerita kan. Dia establish di Mingsi Club yang terletak di Kelang, okey. Jadi Akash ni dia bermain watak, satu watak yang nama watak tu Pak Bakar. Dan watak tu adalah watak yang menjadi naratif. Betul. Okey. Jadi
ceritanya lebih kurang pasal dia bermula dengan satu kira pergolakan di antara keluarga. Betul, ya. Tapi salah satu watak tu uh, watak Pak Bakar yang dibawa Akash mengajar tentang apakah sejarah keluarga. Betul. Dan terus pergi ke sejarah Kelang. Ya, betul. Daripada tahun 1000, lebih kurang 1000 tahun dulu. Okay, daripada zaman Sriwijaya sampailah ke zaman Tun Perak dan plot ketiga 1870 lah dekat Kampung Rawa. Jadi cerita tu bergerak daripada 1000 tahun lepas kepada mungkin lebih kurang 500 tahun lepas kepada 100 tahun lepas. Dan ending juga berakhir di kelab itu untuk menceritakan tentang tapi plot tu saya tak boleh cerita kat sini sebab plot tu mungkin kalau anda tak tengok teater tu mungkin tak boleh follow. Tapi apa yang menarik adalah bagaimana pengarah teater itu membawa daripada semua sejarah-sejarah Kelang ni menjadikan satu cerita. Okey. Jadi apa yang saya berminat sekarang nak tanya. Ceritakan sikit pasal persediaan. Okey. Saya tengok kalau saya kira lebih kurang lah satu babak tu ada dalam 20 orang. Lebih kurang 20, 15 ke 20. Campur babak yang opening dan closing 4. So saya agak-agak lebih kurang 80 ke 100 pelakon. Lebih kurang based on apa saya tengok. Macam mana teater ni? Bila anda mula melihat skrip dan proses untuk nak sampai ke pementasan Hari Persembahan? Okey, sebenarnya teater latihan tu bermula daripada bulan 5. Bulan 5 tu kira tak silap saya 28 Mei itu hari penyerahan skrip dan hari penyerahan watak lah. Kemudian latihan bermula dalam bulan 6. Watak tu casting lah. Maksudnya dia tentukan siapa pelakon. Ada sesetengah watak tu yang pelakon yang baru ada yang casting dan ada pelakon-pelakon lama yang daripada tahun lepas dibawa kembalilah. Sepatutnya dia terus bagi je. Dalam Akash Mekis, Akash adalah consider pelakon baru ataupun saya dah pernah berlakon. So terus diberi dia terus bagi watak Pak Bakar. Okey. Dan latihan bermula dalam bulan 6, dan kita punya latihan pun seminggu sekali setiap hari Sabtu. So bayangkanlah daripada bulan 6 tu memang kita dah start dah latihan. Latihan daripada bulan 6 sampailah ke kira seminggu sebelum tarikh persembahan kita orang buat dekat Putrajaya. Inilah visualnya. Ini latihan ni dekat ini kita orang dah masuk dekat Istana Budaya. Kita orang buat dekat salah satu studio yang ada dekat Istana Budaya. Ini kira kita orang dah start berkampung lah dekat IB ni selama seminggu. Ini memang hari-hari latihan. Pagi, petang latihan, and then balik rehat, sambung pula esok. So latihan tu itulah seminggu sekali dan seminggu terakhir tu setiap hari latihan intensif sampailah. Saya tengok ada 3 babak Satu babak Sriwijaya tu, satu lagi babak yang Tun Perak dan satu lagi babak yang cerita pasal Tengku Kudin yang Tun Perak. Yang Kelang yang dah moden sikit tu tahun 18. Ni yang Yap Aloy. Yap Aloy. Okey, tiga babak yang saya perasan dalam teater tu lah. Saya tengok pelakon dia semua berbeza semua. Ya, betul. Jadi masa praktis adakah setiap babak tu dipecahkan kepada 3 grup berbeza dan dia akan praktis sendiri? Cuma Akash yang narrator ni mungkin akan tie in story lah. Kan? Okey, yang dari segi latihan tu dia akan pecah ikut plot lah. Macam mungkin minggu ni kita akan buat plot 1 dan plot 5. Sebab memandangkan plot 1 dan plot 5 adalah orang yang sama, zaman yang sama. So latihan tu kita sekalikan lah. And then next week plot kedua. So dia tak bercampur. Sebab kalau boleh pengarah memang nak fokus kepada setiap plot tu. So pengarah memang hadir di setiap kalau pengarah memang setiap weekend dia akan ada lah. Cuma pelakon untuk setiap plot tu saja dia ada jadual dia. Dia tak ada assistant director ke yang akan supervise? Assistant director ada untuk setiap plot. Betul. Ada untuk setiap plot, maksud kata assistant director seorang je. Tapi memang bos assistant dengan ni memang akan hadir lah untuk setiap latihan. So dia ada slot dia lah. Dia ada slot dia. Sehinggalah bulan 6, 7, 8, saya rasa dalam bulan 9 kot barulah ke semua 5 plot tu digabungkan. Kita orang run sekali jalan untuk kita orang nak check timing. Jadi running dia wardrobe, makeup yang tu masuk bila? Wardrobe tu masa dekat actually masa latihan pun kita dah slow plan lah apa yang kita nak pakai. Kita orang jumpa dengan orang yang bertanggungjawab dalam bahagian wardrobe. Kita tanya, okey, untuk watak ni apa yang sesuai. So macam untuk watak saya tak perlu sangat bergantung kepada kostum dan wardrobe yang ada dekat IB. Kebanyakannya saya dapatkan sendiri je.
Bawa sendiri? Bawa sendiri. Okey. Ada yang macam yang pakaian yang dekat zaman Sriwijaya tu, Perak tu, itu memang kena pakai IB lah. Sebab itu memang disediakan oleh Istana Budaya lah. Sehinggalah Tapi saya tengok macam yang babak Sriwijaya tu. Dia punya komen yang saya dengar lah, ni macam baju Roman. tu saya tak Dia mengikut ni, macam Troy kan. Yang ni adalah puteri kan. Ya, Puteri Viduri. Ya. Tapi dia punya guard tu. Dia nampak lebih kurang macam Roman punya style. Saya tak tahulah adakah Kalau itu adakah perlu ikut betul-betul macam apa sejarah ataupun saya rasa tak kita janji kita boleh sell the story saja. Dia tak ikut sangat sebenarnya. Dia at least seakan-akan. Sebab kita pun nak predict sangat pun kita tak tahu sangat pakaian dulu macam mana. Tapi at least seakan-akan sehampir sama dan yes dapat jual story tu. So bulan 9 wardrobe semua dah ada. Jadi bila akan pergi ke pementasan? Sebab sekarang ni yang saya faham lah, saya tengok kalau kita orang production ni, kita mungkin tak tahu pasal teater tapi tengok ni agak-agak sound and light, lepas tu nak kena integrate dengan lakonan. Betul. Dekat mana dia akan buat begitu? Itu 2 hari sebelum hari pementasan yang pertama. Hari itulah contoh kita orang start show pertama 8 hari bulan, 8, 7, 6 hari bulan tu kita orang start masuk atas stage. So set semua dah ada. So masa tu kita orang akan buat blocking atas stage. Kita akan start bahagian-bahagian lighting semua akan mula masuk lah. Dia akan setting lah light mengikut watak tu. 6 hari bulan, 7 hari bulan kita orang buat full dress rehearsal. Jadi setting teknikal tu ada memang seminggu saja sebelum event start. Dia bukan betul. planning 3 bulan 6 bulan awal. Dia saya rasa bergantung juga kepada skala teater itu. Contoh kalau macam kita yang saya faham, kalau kita macam Puteri Gunung Ledang mungkin itu skala besar dan saya rasa dia gunakan 100% engineering yang ada dekat IB tu, dia gunakan 100%. So that one mungkin preparation mungkin daripada awal. Macam kita orang 2 hari sebelum hari show tu kita orang dah baru kita orang start buat full rehearsal semua dengan lighting, dengan macam mana nak keluar masuk, set masuk apa semua dalam masa 2 hari itulah sebelum 8 hari bulan hari show. Jadi masa saya tengok pementasan teater tu kan, saya tengok 20 orang ada demi marking di sini. Betul, ya. Okey. Jadi pengurusan teknikal tu akan sempat tengok tak? Pengurusan tu dia setiap mic tu dia ada nombor. Dia memang dikhususkan untuk setiap pelakon, ini nombor dia. Dia dah ada list dia. Maksud kata contoh macam saya, mic saya nombor 10. So tak boleh dah kau pakai ni tak boleh. Even dia punya backpack tu pun nombor 10. Tak boleh mic nombor 10, backpack nombor 12 tak boleh. Sebab kadang ada setengah pelakon tu satunya hygiene lah. Itu satu benda lah. So memang dia dah ada dia punya list dan dari segi dia orang simpan dia orang punya dia sistematik lah, dia bersistem lah. Dia punya cara dia simpan mic apa semua tu. So kita biasa dengan mungkin 10 channel, 12 channel. Ya, betul. Kan? Jadi kita ni nak adjustment tu mungkin tak berapa pengalaman lah. Tapi saya tengok nak jaga audio ni memerlukan kepakaran banyak ni. Betul. Saya pun seram sebenarnya tengok. bukan 5, bukan 10. Berpuluh-puluh orang. So saya respect lah dekat abang audio tu. Okey. So jadi sampai hari pementasan. Ceritakan sikit pengalaman bila dah sampai ke sekarang ni penonton dah betul-betul yang beli tiket ni dah start masuk. Apa perasaan Akash? Akash ni bukan dia kira act yang opening sampai ke habis. Dia pencerita. Dia bermula saya tengok dia berlakon sikit-sikit tu. Rupanya dialah yang narrator utama dan antara setiap babak tu Akash akan mula-mula saya tengok scene pertama dia keluar daripada pintu. Scene kedua dia keluar daripada bawah. Kan? Scene ketiga dia keluar daripada prop. Terkejut saya. Kita duduk gelak kat belakang. Dahsyat juga director ni. Itu saya pelikkan sebenarnya. Saya banyak sebenarnya benda-benda yang dia bila kata atas stage ni. Sebab satunya pementasan ni dia tak dekat. Dia tak dekat. Dia tak macam kita filming betul, dia dekat. Kalau silap kita boleh cut. Ini tak ada. Jadi apa perasaan Akash? Ataupun perasaan semua orang lah pelakon-pelakon. Ni dah hari kira D-Day lah dalam cerita. Kan? Dia macam nak cakap, anda bayangkan macam ni lah. 1 nervous, 2 dalam IB tu sangat sejuk. Kami kat belakang ni pun rasa getah juga. Dekat audience sebab tak apa dia orang boleh pakai sweater. Kita orang ni itulah kalau kata t-shirt je saya punya wardrobe, itulah dia.
So nervous tu tak tipu, dia memang tak boleh nak tipu lah. Nervous tetap ada. Semakin dekat dengan show, memang semakin nervous. Tapi nervous tu hari pertama je. Hari pertama, dan sebelum masuk tu memang nervous. Once bila kita dah masuk dalam stage tu, dia dah hilang lah. Dah panas tu hilang lah. Dia dah panas tu dah hilang. Dia nak kena panas tu je. Dah dapat panas tu dan dah hilang lah semua benda tu. Saya rasa itu actually advice untuk semua jenis Betul. public speaking atau public performance lah. Ya. Kan, macam kita pun di condenser ni terang-terang cakap, masa kita start first minute pun memang kita ada rasa nervous sikit. Kan? Dan saya pun sebagai seorang public speaking trainer lah kan. Saya punya advice bila orang baru bercakap, baru nak belajar bercakap depan orang ramai ni kan, memang rasa nervous. Tapi apa yang saya cakap, advice saya pertama adalah, look, kalau you tak nervous, something wrong with you. Betul. Sebab kita ni manusia. Manusia tak boleh tak rasa nervous. Betul. Bila dia menghadapi sesuatu cabaran atau sesuatu benda yang dia tak boleh nak agak. Sebab walaupun kita dah prepare apa semua, kita masih terfikir apa jadi kalau saya terlupa nak cakap apa. Apa yang saya cakap ni orang tak faham kan. Kita memang rasa nervous. Itu memang sebab kita peduli tentang apa kita buat. Ya. Itu normal. Apa-apa kerja pun nervous. Tapi seorang pelakon yang baik, seorang speaker yang bagus, dia bukan belajar untuk hilangkan nervous tu. Tapi dia belajar bagaimana untuk teruskan walaupun nervous. Dia kena mengatasi Nervous tu. Lama-lama hilang. Sebab itulah memang macam yang saya kata tadi, nak masuk tu memang nervous. Once dah masuk, sebab audience saya tak nampak. Sebab memang tak nampak, saya tak nampak sebab spotlight daripada atas. Okey. So memang yang saya nampak pun mungkin orang di depan tu saja. So belakang tu tak nampak sangat. So itu kurangkan sikitlah dia punya nervous itu. Dia tak nampak sangat. Lagi yang saya boleh katakan, nervous tu memang ada lah. Betul. Boleh terjadi tak dalam teater ni kita terlupa skrip? Ini yang nak cerita sebenarnya. Waktu rehearsal, nasib baik rehearsal yang full dress rehearsal. Yes, memang saya hampir terlupa skrip. Saya ambil masa dalam beberapa second kot untuk saya nak dapatkan balik skrip tu. Dia memang boleh, tapi dia nampak tak cantik lah. Kita ada hiccup tu, dia macam masuk balik. So dari segi momentum tu tak cantik. Tapi ada advice daripada pengarah apa semua, kalau kata seseorang pelakon tu dia terlupa skrip, sparring partner dia kena tolong. Contoh kalau kata, sebab hanya dia dan sparring partner dia saja yang tahu apa dialog dia lepas tu. Katakanlah kalau dia lupa, dia boleh tolong ingatkan dengan cara, kenapa kau nak cakap pasal bla 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 tu, and then buat something yang trigger dia balik untuk dapatkan dialog tu. So benda ni main peranan lah antara dia dengan sparring partner. Sebab tu dalam teater ni, selfish memang tidak digalakkan lah. Dia macam kata okey, aku nak fokus dekat lakonan aku saja. Tak boleh. Dia kena lihat sekeliling. Dia kena faham blocking dia nak masuk bila, orang ni nak masuk bila, so that bila jadi apa-apa, benda tu kita boleh cover. Sebab di hari yang kedua, waktu plot yang pertama tu, yang dekat Mingsi Club tu, kaca cawan yang dibawa oleh pelayan tu jatuh, pecah atas stage. So benda tu bayangkan, next plot ialah zaman Sriwijaya dan penari-penari dia tidak pakai kasut. Kaki ayam semua. Semua berkaki ayam. So masa itu saya boleh katakan memang dah lost. Saya dah hilang fokus sebab dah fikir kaca atas stage tu. So apa yang kita orang buat, pelayan tu dia keluar sekejap, dia ambil penyapu. Tapi dia tak nampak macam sapu yang kalut lah. Tak, relax, just control. Still enacting. So masa tu masih kira macam lagi ad-lib lagi lah. Masih lagi ad-lib. Sapu. Siapa-siapa yang boleh membantu. Tapi siapa yang tentukan apa nak buat? Dia terus on the spontan, dia cari dia apa kena dia spontan. Ini kena terletak kepada diri pelakon itu sendiri. Sebab tu dalam acting ni, dia ada satu istilah, kena sedar ruang. Maksud kata, kadang ada setengah bila acting ni, dia terlalu masuk sangat dalam acting dia tu sampai dia lupa keadaan keliling dia tu. So itu yang bahaya sebenarnya. So dalam bila kata sedar ruang ni, walaupun dia berlakon, tapi dia sentiasa bersedia untuk dia react dengan benda-benda yang tak dijangkakan. Contoh macam yang itulah yang pecah tu. So dalam keadaan macam tu, yang mana yang berada di blocking hadapan teruskan lakonan, yang di belakang pandai-pandai cover lah. Pandai-pandai cover dengan berlakon sapu sampah kononnya. Itulah
benda tu kena Dia react. macam kita main bola, sebab sekarang kita pasal Betul. World Cup kan. Kita pun cerita pasal bola. Ha. Dia bukannya semua kena beritahu nak buat apa. Betul. Sebagai player yang tahu you position you apa. Yes. Kan, you kena tahu macam mana nak move supaya Betul. team tu boleh bergerak ke depan. Okey. Sebab ada nasihat daripada kawan saya, dia kata, yes, memang kita ada director. Tapi bila hari persembahan, once awak dah ada atas stage tu, awak diri sendiri, you on yourself, tu je. Apa-apa jadi lepas tu, atas tu, awak kena react lah. So director memang dah hari kejadian Hari memang kejadian memang tak buat apa dia dah tak boleh buat apa. Dia dah tak boleh kata apa-apa dah. Segala-galanya terserah kepada pelakon, kepada kelancaran transition, set, prop masuk apa semua tu diletakkan kepada SM lah, stage manager lah. Sebab time tu director hanya boleh berdoa je lah. Semuanya berjalan dengan lancar, itu je. Kalau okey dia dapat tepukan. Betul. Kalau dia tak okey, kalau tak okey, Tapi walaupun berkesan dapat cumbuhan. Betul. Itu tapi bahaya alhamdulillah lah, semua semua pelakon dalam teater antara tiga ni semuanya profesional. Itu yang saya terkejut sebenarnya, walaupun semua ni penjawat awam, tapi credibility dia orang untuk berlakon tu memang bagi saya power lah. Sebab kebanyakan ada yang dah lama, sebab dia teater ni dia di bawah kelab ASPA, Aspirasi Seni Penjawat Awam, kalau tak silap saya lah. So dia memang ada satu kelab ni, memang ditubuhkan khas untuk aktiviti-aktiviti macam dia lah, dan teater antara satu dia lah. Tapi ASPA ni, adakah semua pelakon yang berlakon di dalam antara tiga tu menganggotai ASPA ni? Ya, betul. Ada yang baru masuk. Yang baru masuk ni, lepas ni dia orang akan terus masuk dalam ASPA lah. Okey, bagi saya tu lah. Memang saya terbuka mata sebab saya first time pergi tengok teater kan. Tapi bila saya tengok dia punya cara persembahan berbeza. Dia bukan macam filem, dia agak panjang. Dia punya plot dia 20 minit, 30 minit satu. Tapi saya saya nampaklah dia punya seni di situ. Sebab the show must go on no matter what. And saya pun sebenarnya masa saya pergi, saya tak tahu pun penjawat awam. Yang bagi tahu saya adalah seorang rakan yang saya terjumpa di belakang saya masa tengah nak masuk tu. Wife dia dulu dalam kementerian. Dia saya kenal dia. Dan dia cakap kat saya. Saya tak pasal Akash bagi tahu saya pasal teater tu. Orang lain tolong belikan tiket, tak tolong kita punya tim yang belikan tiket. Saya pun pergi je lah. Nak tengok teater, nak support Akash. Tapi kat situ baru dia cerita kat saya. Actually yang datang ni semua adalah penjawat awam. Dia bukan profesional, dia bukan pelakon yang high berlakon. Memang datang daripada government. Dan bagi saya this is very good effort lah. Sebab bila kita bercakap tentang kerja ni kan, kita ni pun selalunya hari-hari tengok kamera, kita pun tak nampak dunia luar. Jadi bila kita ada aktiviti-aktiviti macam ni, dia menghasilkan kreativiti yang berbeza. Itu yang saya appreciate lah daripada teater ni kan. Satu lagi yang saya tengok adalah first time saya masuk dalam Istana Budaya. Jadi kan kita selalu tengok Oscars ke apa buka TV kan. Jadi kalau ada pergi Istana Budaya, dalam tu samalah. Dia ada dia punya apa yang balcony tu dia panggil apa, box dia. Itu saya tahu. Yang balcony kalau selalu VIP ataupun raja duduk dekat situ. Istana Budaya tu sangat cantik, tersenggam indah. Saya tengok dalam tu pun bersih, very well lit. Dia punya design cantik. Jadi bagi saya sayanglah kalau tak cukup exposure tentang teater ni. Sebab saya boleh dikatakan bernasib baiklah dapat berdiri di atas pentas yang berprestij dekat Malaysia ni, Istana Budaya. Sebab kalau ikutkan saya ni berlakon pun bidang terjun je, bukannya seorang yang betul-betul aktif dalam lakonan ni. Lakonan ni sekadar hobi, sekadar suka-suka, sekadar macam je nak lepaskan tension. Sebab macam yang saya katakan awal tadi, lakonan ni adalah benda yang kita menjadi orang lain. So maksud kata, okay Akash, kau keluar kejap, aku nak ambil dia ni kejap, letak, pam. Habis show, okay, thank you, kau belah Akash, zap, masuk balik. Itu antara bukan ritual lah, nak kata ritual macam deep sangat. Dia macam satu, orang kata apa, memang selepas lakonan pentas ke apa ke, dah habis, kena lepaskan watak tu pergi. Apatah lagi watak-watak yang dipegang dalam antara tiga ni adalah watak-watak yang betul. Yang memang wujud. Lagi-lagi yang Sriwijaya apa semua tu, nama-nama tu adalah nama yang betul. So memang perlu dilepaskan supaya tak ada benda yang pelik-pelik berlaku. Memang kena dilepaskan and move on back to your normal life. Okey. Alright, saya mengucapkan tahniah kepada Akash sebab saya pun terhibur masa saya pergi ke
teater antara tiga. Unfortunately dah tak ada dah cerita ni. Tapi apa yang kita tak nak promote nak promote dah. Tapi apa kita boleh sebut adalah sebenarnya kalau tuan-tuan ingin mendapat satu pengalaman yang baru, okey, berminat tentang seni ataupun production, nak dapatkan satu angle yang baru, mungkin boleh pergi ke laman Istana Budaya ke, ataupun pergi tengok ada tak show-show yang baru. Sebab sebenarnya standard yang saya tengok tu agak tinggi. Betul. Dia punya pelakon ini baru yang penjawat awam yang buat part time. Kita belum tengok lagi yang betul-betul profesional. Kalau tuan-tuan ada peluang, ada berminat, pergi tengok teater di Istana Budaya. Sebab Istana Budaya tu pun tempat dia cantik, tempat duduk dia cantik, dia punya cara penjagaan profesional. Sound and light, speaker. Bagi saya speaker dia sangatlah bagus. Kita dah biasa dengar audio kan? Dan kita tengok agak world class jugalah dia punya setup. Dan saya pun tak tahu. Dan saya gembira sebenarnya sebab saya dapat discover benda ni. Ya, betul. Dan dekat IB tu pun sebenarnya dia bukan fokus kepada teater saja. Ada je macam muzik, kadang macam baru-baru ni pun ada persembahan rock. Semua otai-otai rock turun buat persembahan. So dia banyak muzik, teater, macam-macam lah. Kami tak disponsor oleh IB ya. Kami cakap ni betul-betul daripada pengalaman saya sendiri. Kita menghargai sendiri. Sebab saya pun bayar untuk dapat tiket, saya tak pergi free. Bila saya pergi, baru saya tahu okey, sebenarnya ada satu tempat yang standardnya agak tinggi. Ya. Okey, dalam yalah kita ni kan banyak orang cakap Malaysia ni, Malaysia tu apa semua. Pergi tengok dan mungkin anda boleh dapat satu angle yang baru untuk lihat bagaimana seni dan komuniti seni kreatif di Malaysia dapat mengekspresikan idea mereka melalui seni pementasan. Okey. Jadi saya rasa itu saja, panjang pula cerita. Saya ingat dalam 15 minit nak sembang dengan Akash pasal teater ni. Tapi bila saya korek-korek apa yang Akash cakap, saya pun dah 2 minggu tak jumpa Akash sebab dia ambil cuti 2 minggu untuk prepare untuk teater ni. Hari ni lah baru hari pertama saya dapat jumpa dia bekerja, untuk korek balik dia punya pengalaman. Sebab saya pun nak faham, sebab saya tengok hasil dia, saya tak dapat back story dia. Hari ni saya kata Akash, kita buat kondenser pasal teater. Dan bila kita dapat korek pengalaman. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar. Terima kasih kerana menyokong kondenser hingga ke episod yang ke-7 guys. 7. Ke-6. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton dan saya berharap kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa follow, like dan komen. Kami mungkin boleh memberi pencerahan. Kalau anda minat tentang teater dan ingin tahu, mungkin kita boleh bawa masuk pengarah ke, pelakon ke, dan lebih banyak lagi yang boleh berkongsi tentang production di pementasan pula. Betul. Di minggu depan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menonton dan kita jumpa di minggu depan. Jangan lupa tengok Ahmad besok di Cara Mudah Waktu. Terima kasih.